السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala fi suratil An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullah aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'una in kuntum shadiqin. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. صدق الله العظيم. Firman Allah Ta'ala di dalam suratul An'am ayat yang ke-40 dan 44. Allah menyebut qul, katakanlah, yakni katakanlah engkau wahai Muhammad, tanya mereka, yakni golongan musyrikin, tanya mereka orang-orang yang mensyirikkan Allah, ara'aitakum in ataakum azabullah aw atatkumus sa'ah. Apa pendapat kamu? Apa yang akan kamu katakan? Apa yang kamu fikirkan? Apa yang kamu lihat? Apa pendapat kamu jika sekiranya datang kepada kamu? Ara'aitakum, apa kata kamu? In ataakum azabullah, jika datang kepada kamu azab Allah. Aw atatkumus sa'ah, ataupun datang kepada kamu kiamat. Aghairallahi tad'un, adakah selain daripada Allah yang akan kamu doa? Kalau mari azab Tuhan, kalau mari kiamat sungguh, siapa yang akan kamu doa? Kamu nak doa ke berhala kamu kah? Kepada siapa kamu nak doa? In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Katakanlah, yakni wahai Muhammad, katakanlah, tanya dia orang tu, tanya orang kafir tu. In ataakum azabullah, jika datang kepada kamu azab Allah, atau datang kepada kamu kiamat, adakah selain daripada Allah yang akan kamu doa? Kamu akan panggil selain daripada Allah? In kuntum shadiqin, jika kamu orang-orang yang benar. Bal iyyahu tad'un, bahkan dialah, bahkan Allah lah yang akan kamu doa kepadanya. Fayakshifu ma tad'una ilaih, lalu dia akan mengangkat, menyingkap apa yang kamu doa padanya. Kamu minta selamat, dia pun
selepaskan kamu daripada bahaya. Insya jika dia mau. Tak ada siapa boleh paksa Allah. Wa tansawna ma tusyrikun, maka kamu akan lupa apa yang kamu dustakan, apa yang kamu syirikkan. Maksudnya, kalau sekiranya bila datang kepada kamu azab Allah betul mari bala sungguh, bal iyyahu tad'u. Bahkan Allah Ta'ala lah yang kamu minta. Berhala kamu lupa dah. Fayakshifu ma tad'una ilaih. Lalu apabila dia singkap apa yang kamu minta daripada dia tu, insya jika dia mau. Kamu minta selamat, dia pun singkap. Wa tansawna ma tusyrikun, kamu lupa apa yang kamu syirikkan. Sama macam orang Kristian. Masa biasa ni, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Wahai Jesus, wahai Jesus. Mai masalah betul-betul, oh my God, wahai Tuhanku, Jesus hilang. Betul-betul kena balak, dia cari, wahai Tuhan, tolonglah saya. Masa biasa, dia pergi kat tokong dah. Dia pergi kat ni, apa? Kononnya nenek moyang dia lah, roh dia lah, roh tu nenek dia panggil. Bila dia terdesak, dia cari Allah Ta'ala. Dia cari Allah Ta'ala. Dia pun cari Tuhan, tolonglah saya. Semua manusia ini ada fitrah. Fitrah manusia ini, fitrah insan, dibekalkan oleh Allah Ta'ala. Fitrah itu mengakui kebesaran Allah Azza wa Jalla. Jiwa insan sebenarnya membesar Tuhan. Tapi syirik ini benda-benda baru yang datang, yang merosakkan kita. Muslimin dan muslimat sekalian. Sebab itu Al-Quran ulang hakikat ini banyak. Antaranya firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cerita orang-orang yang berada di tengah lautan. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka naik kapal, mereka dalam keadaan ketakutan, ombak pukul kapal, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa ikhlas semata-mata agama kerana Allah Ta'ala. Falamma najahum ilal bar, apabila mereka Tuhan selamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Inilah kebanyakan manusia. Masa susah dia cari Tuhan, masa senang dia lupa Allah Azza wa Jalla. Ayat lain Allah Ta'ala beritahu, wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhilal, wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulal. Ni yang tadi kita baca dalam suratul Al-Ankabut. Dalam suratul Luqman Allah kata, wa idza ghashiyahum mawjun kadh-dhulal da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka seru kepada Allah ikhlas semata-mata kepadanya agama. Falamma najahum ilal bar, apabila Tuhan selamatkan mereka di daratan. Masa duduk di laut, ombak main, tak tahu nak apa, rasa tak boleh selamat. Mereka doa kepada Allah. Bila Allah Ta'ala selamat sampai ke daratan, faminhum muqtasid, di kalangan mereka ada yang adil. Tuhan kata ada yang teruslah syukur, alhamdulillah Tuhan telah bebaskan kita. Tapi Tuhan kata, wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu qattarin kafur. Tak ada yang berkeras kepala dengan ayat-ayat kami melainkan orang-orang yang degil dan ingkar. Ada yang terima, tapi ramai juga yang lupa.
Dalam surah Yunus Allah Ta'ala sebut, falamma anjahum idahum yabghuna fil ard bighairil haq. Bila Tuhan selamatkan mereka daripada bahaya, sampai selamat mereka, idahum yabghuna fil ard bighairil haq, tiba-tiba mereka melampau di atas muka bumi dengan cara yang tak betul. Tuhan kata, ya, tamu ayat tadi surah Yunus, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya melampau kamu itu kena atas diri kamu sendiri. Tuhan tak rugi. Mata'al hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami dan kami akan bagi tahu kamu apa yang telah kamu lakukan, kami akan balas maksudnya. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kita faham daripada ayat ni Tuhan cerita satu benda. Manusia ini bila mana mereka susah, mereka akan cari Tuhan hak asli, Tuhan yang original. Ini sikap manusia yang susah. Ini sikap manusia yang ditimpa bahaya dan susah, cari Tuhan. Tak ada lagi oh Jesus, tak ada lagi. Semua oh my God. Tak ada lagi Tuhan tangan lapan, semua terus langkat kepala ke langit. Ada orang kata Tuhan tak bertempat, kita kena abang. Tapi Nabi SAW tanya Jariyah, ya Jariyah, aina Allah? Wahai Jariyah, di mana Allah? Fis sama, Allah fis sama, Tuhan di langit. Nabi kata, dia beriman. Nabi kata, Nabi tak kata syirik, hang tunjuk tangan Tuhan ke langit. Nabi tak kata. Tuan-tuan, fitrah manusia agama mana pun, bila nak doa ke Tuhan, dia angkat kepala naik ke langit. Tuhan di langit. Sumastawa ilal arsh, Tuhan yang bersemayam di arsh. Kita pasal apa kata Tuhan di langit? Tak boleh bertempat Tuhan macam tu. Tak. Quran kata dia di langit. Quran tak syirik. Ar-Rahmanu ala arsh istawa, Tuhan bersemayam di atas arsh. Arsh Tuhan di langit dengan nas yang banyak. Macam mana dia semayam? Layak bagi Allah Ta'ala. Tak sama dengan makhluk. Tapi dia cerita, kita beriman. Ada orang kata Tuhan di langit, ada orang kata Tuhan di mana-mana saja. Kita kata dah. Ilmu Tuhan di mana-mana saja ya. Kalau tidak nanti Tuhan dia ada dalam gelas ni juga. Di mana-mana saja. Ada Tuhan, dia kata Tuhan tidak di mana-mana. Tak di mana-mana, tak ada. Tidak di kawasan penciptaannya, tidak di luar penciptaannya. Apa maksudnya? Dia kata dia bersemayam di atas arsh. Kita kata dia bersemayam di atas arsh. Dia tak boleh kata macam tu, sama dengan makhluk. Tak sama. Dia sebut dalam Quran. Kita ada, Tuhan ada. Tak sama kita dengan Tuhan. Kita bercakap kata-kata, Tuhan berkata-kata, berfirman. Tak sama kita dengan Tuhan. Raja bersemayam, Tuhan bersemayam. Tak sama bersemayam raja dengan bersemayam Tuhan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan fitrah insan. Setiap kali dia jadi berhajat sesuatu, angkat kepala dia ke langit. Ya Allah, penagih dadah, pengedar dadah, nak hukum gantung, semayang tak pernah. Bila jadi masalah, dia nak kena hukum mati, dia angkat muka ke langit. Ya Allah, tolonglah aku, dia kata. Fitrah. Tak ada lagi kita jumpa orang yang doa tangan macam ni hadap muka ke lantai, tunjuk ke lantai, semua hadap tangan ke langit.
Terus saja masa kita nak benar bergantung hati kita dengan langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia di langit, di mana dia, kat mana dia, tanpa pengetahuan kita. Kita tahu sekadar yang dia sifatkan diri dia sahaja. Dengan sekadar yang dia sifatkan, apa yang dia cerita kita tahu. Hak dia tak cerita kita tak tahu. Kita pun tak mau ambil tahu. Nak ambil tahu lebih-lebih jadi ayah pin. Kita tak ambil tahu. Kita ambil tahu kadar hak dia bagi tahu saja. Macam mana dia cerita tentang diri dia dalam Quran, kita percaya. Kita beriman. Ada orang nak main buat edisi-edisi tambahan. Kita tanya, hang pergi tengok seri dah bang? Dia tak ada. Tok Guru saya kata, Tok Guru hang pernah tengok Tuhan tak? Kata, setakat Tok Guru hang sebut pilah dalam kitab apa pun main. Setakat ni semua makhluk hak nama mukmin ni yakin yang tengok Tuhan ni tak ada lagi. Ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Hadirat Allah Jalla wa Ala. Tapi ia melihat nur cahaya. Orang tanya Aisyah, ya Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbah? Wahai Aisyah, adakah Muhammad melihat Tuhannya? Kata Aisyah, qaffa sya'ri bima qult. Kata Aisyah, terpacak bulu remah aku orang tanya benda tu. Nun, takkan nak sama yang mai mengaku bahawasanya Tuhan bergabung dalam jiwaku. Seperti agak pendakwaan golongan-golongan kusufian. Setengah tu lah. Dia berzikir sampai dah bergabung dengan roh Tuhan. Nampak tajalli Tuhan Azza wa Jalla. Oh, a'udzubillah. Tak boleh kita sampai macam tu. Ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan akidah golongan yang selamat. Tuhan ni kita tiga benda yang selalu saya sebut. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Kita beriman dengan Allah Ta'ala macam mana yang Tuhan cerita dalam Quran. Macam tu saja. Dan Nabi cerita. Yang kedua, kita kata Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai', tak sama dia dengan apa-apa pun. Ketiga, kita tak mau tahu tentang Tuhan lebih daripada apa yang Tuhan cerita dan Rasul cerita. Banyak tu saja. Mailah siapa nak sifatkan Tuhan, kita tak hang nak cerita pasal Tuhan ni atau dalam Quran dan sunnah ke hang sendiri nak andaikan. Aku duk rasa-rasa Tuhan ni tak pernah pergi siapa duk pergi rasa dia kata. Dia sifat tak diri dia dalam Quran dan nabinya mensifatkannya dalam sunnah. Demikian kita beriman tentang ciri-ciri Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin sekalian, manusia ini apabila terdesak, dia akan menyeru Allah Azza wa Jalla dan dia tinggal Tuhan-Tuhan palsu. Seperti mana yang Tuhan sebut dalam ayat ini. Ara'aitum in atakum azabullah. Tidakkah kamu tengok apabila datang kepada kamu azab Allah? Au atatkumus sa'ah, jika datang pada kamu kiamat, aghairallahi tad'un, kamu nak seru selain daripada Allah Ta'ala? Kamu seru selain Allah Ta'ala? In kuntum sadiqin, jika kamu orang yang benar. Tuhan kata bal iyyahu tad'un, bahkan dialah, bahkan Tuhanlah kamu seru. Bayakshifu ma tad'una ilaihi insya. Lalu Tuhan singkaplah apa yang kamu minta tu, dia bagi jika dia mau. No, yang kena di Katrina di Amerika, tak ada lah bunyi Jesus semua. Oh my God saja. Buat apa hang nak minta tolong ke anak dia sedangkan bapak dia, kalau hakiki logik dia pun. Buat apa nak minta tolong kepada Son of God, minta tolong kepada God sendirilah. Setakat Hindu Tuhan tangan 8 tebak roti canai boleh lah. Tapi untuk mentadbir alam ni, akhirnya apabila dia kelang kabut, dia pun tak cari dah tokong dia. Dia pun panggil Tuhan dia. Hak susah sendiri. Yang sembah Tuhan perut buncit tu pun, dalam pagi-pagi nak nega dia sembah lah. Tapi kalau dia naik aksiden tengah jalan, jatuh umur seorang-seorang, kelang kabut di lautan, tak cari dah perut buncit tu, panggil Tuhan terus lah. Inilah hakikat manusia ini. Fitrah manusia tu.
Samalah kaki tikar mekok, kaki judi. Apabila mereka kesempitan, mereka dah tak cari dah. Pakui dia tu. Mana dia duk pergi ramal nombor ekor, dia tak cari dah dia tu. Sungguh kena dia penyakit yang dia tak boleh selamat. Dia pun main ke masjid. Dia pun angkat tangan ke Tuhan. Ya Allah, tolong aku. Ni hakikat insan. Hadirin mukminin sekalian. Tetapi sesungguhnya kekarutan khurafat dan bid'ah boleh menyebabkan hilangnya akidah yang tulen, sehingga boleh jadi lebih buruk lebih daripada musyrikin lagi. Tuan-tuan, minta maaf. Ada buku nama dia Manaqib Syekh Mat Saman. Kalau kita baca dalam buku-buku ni, dia ada cerita tentang kalau sama mana-mana rumah, mana-mana tempat yang ditimpa ribut, serulah nama Syekh Mat Saman. Ada buku cerita tentang khasiat nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang ditimpa ke ribut, ditimpa petir, hilang di tengah hutan dalam ketakutan, panggil nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak lagi buku-buku tarekat yang seumpama itu. Tuan-tuan, Quran cerita musyrikin hak duk sembah berhala tu pun, apabila kelang kabut dia tak sembah dah berhala, cari Tuhan tu. Tiba-tiba mari dengan ajaran karut dan bid'ah ini. Apabila mereka kesempitan, mereka pergi cari yang tu. Sebab tu tuan-tuan, orang yang ditimpa balak, susah derita, yang pergi minta kat bomo tu cukup teruk lebih dan musyrikin lagi. Maaf cakap, musyrikin di lautan apabila kesempitan waktu, takut kepada bala, angkat tangan panggil Tuhan. Ada manusia apabila kena balak, dia pergi cari bomo, minta supaya bomo angkat masalah dia. Ini adalah satu perkara yang pelik. Kesyirikan, ajaran yang karut, membunuh fitrah manusia. Artinya musyrikin tu teruk dah tu. Pun begitu fitrah dia kekal. Tiba-tiba mari satu orang bila kelang kabut, dia kata, saya ni susah, kena bala dalam kesempitan itu. Pergi jumpa satu orang, dia kata doalah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Tak ada siapa nak boleh selamat melainkan Allah Azza wa Jalla. Betul tu. Dia kata kalau hang susah juga, aku nak bagi petua. Hang bangkit tengah malam, pas hang semayang, hang panggil nama ni 3 kali. Semayang sembah Allah Ta'ala, panggil nama ni 3 kali ya. Syekh ni. Ataupun hang sebut nama syekh tarekat. Tu tuan-tuan, kalau macam tu kira hang dengan musyrikin tu hang musyrikin pun masa tu tak mau. Ini ada. Oleh kerana itu, maka Al-Quran menyebut hakikat supaya kita kena sedar bahawasanya manusia ini apabila dia susah, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah hantar kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu, dan kami kenakan kepada mereka ba'sa, yakni kesusahan, kesempitan hidup, darra, kemudaratan, ditimpa penyakit, ditimpa kesusahan, ditimpa ribut, ditimpa apa. Tuhan kata Tuhan telah hantar dah benda ni, la'allahum yatadarra'un, mudah-mudahan mereka tunduk pada Allah Ta'ala. Jadi kita tahu tuan-tuan, kalau balak datang kepada suatu negeri dan suatu umat, tujuan dia apa tuan-tuan? Supaya orang tunduk pada Allah Ta'ala.
Kalau balak kena kepada kita, tuan-tuan, supaya apa tuan-tuan? Supaya kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Duk cedas, tak nak ingat Tuhan. Kena sekali Tuhan nak bagi, rezeki jadi suntuk. Sempit rezeki. Duk sangka rezeki, aku tak bawa kemas dah. Ada datang ni tak putih dah. Sampai mati dah. Dia lupa sungguhnya rezeki yang nak bagi sampai mati, sampai hidup ni Allah Ta'ala bukan kelang dah. Pusing, kelang macam mana tutup kan dia bersalah. Baru dia kena. Tapi Tuhan kata, walaqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa wad dharra. Kami hantar kepada umat-umat sebelum itu rasul, mereka bantah rasul. Kami kenakan kepada mereka kesusahan dan kemudaratan. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka tadarru', tunduk rendah diri, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Yang ni saja bala. Tuan-tuan tengok. Tapi orang tak ambil hal benar. Kita ni pun kadang-kadang ada orang bila kena bala, termasuk kita semua, saya dan tuan-tuan. Bila kena patutnya kita ni barangkali Tuhan nak peringat aku ni. Segala orang dia rasa diri dia sempurna. Masih aku nak kena, aku kan pernah buat salah dengan Tuhan, aku semayang cukup. Dia duk rasa dia kemah. Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui tentang diri dia. Kadang-kadang Tuhan nak angkat dia. Kadang-kadang ada mana-mana kesilapan dia yang Tuhan nak tutup. Tuhan bagikan ujian kepada dia. Bila kena ujian kepada dia, mudah-mudahan dia kembali kepada Allah. Tapi ada orang, pasal apa aku kena? Ada orang di dalam balak itu dia menjadi kufur. A'udzubillah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita kena ujian tu, tahulah bahawasanya Allah Ta'ala sayang kat kita. Barangkali ada benda lah dia nak bimbing kita ni. Para Rasul kena ujian dalam benda yang mana mereka tak salah pun mereka kena. Mereka bawa dakwah tak salah kena. Dalam perang Uhud, Nabi tak buat salah langsung. Nabi, para sahabat buat silap. Itu pun bukan semua. Orang-orang yang ditempatkan di atas bukit supaya jangan turun daripada bukit sekalipun apa yang berlaku. Masa peperangan Uhud berlaku, mereka tampak dah nak menang, puak musyrikin lari, geng-geng rumah, orang ahli-ahli pemanah yang duduk atas bukit tu turun main. Nabi kata jangan, dia turun. Turun tu kan Khalid Al-Walid ni, kepantasan Khalid. Dia duduk tunggu ujung bukit tu dengan masa yang pantas. Dia boleh pusing kuda dia dengan bukit di bukit. Bukit Uhud tu tengok. Dia counter tentera Islam. Habis. Terkorbanlah Hamzah. Orang yang Nabi sayang, Hamzah. Saudara Rasulullah. Ramai para sahabat yang terkorban. Tapi Tuhan kata, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu berduka cita, jangan kamu sedih, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa duka cita. Kamu adalah orang yang tinggi jika kamu benar-benar beriman. Siapa sangka Khalid yang mengalahkan Nabi dalam Uhud, dia masuk Islam. Khalid ni hebat tak hebat, tak ada perang yang dia masuk, melainkan semua dia menang. Semua perang. Dia duk perang di ujung Iraq. Punya hebat di ujung Iraq. Tentera kufar ni dengar nama Khalid serta jadi kepala perang, takut dah. Khalid ni tulis banyak, cakap banyak dah. Tuan dia berubah watak jadi panglima Islam. Sebab tu orang kata surat yang paling pendek ialah surat yang pernah dihantar oleh Khalid kepada Iyad bin Ghanam. Orang zaman tu tuan-tuan, semangat Islam di perang. Iyad bin Ghanam ni orang Islam hak Badawi duduk padang pasir dia. Khalid masa nak perang, nak lawan Rom, dia tengok tentera dia tak cukup. Dia hantar satu surat kepada Iyad bin Ghanam, ketua kabilah duduk padang pasir.
Min Khalid al-Walid ila Iyad bin Ghanam, iyyaka urid fa'adrikni. Daripada Khalid bin Walid kepada Iyad bin Ghanam, dia kata iyyaka urid fa'adrikni. Iyad bin Ghanam dia kata iyyaka urid, hang tu aku mau. Dalam bahasa kita mudah, iyyaka urid, aku mau hang fa'adrikni, mai kat aku. Iya kan orang perang. Dah, dia tak kata. Dia faham surat tu, dia siap bala dia pergi jumpa Khalid, hantar dia Khalid. Tu semangat Islam tuan-tuan, tak perlu banyak-banyak. Satu kali petik ya, jalan. Iyyaka urid fa'adrikni, aku mau hang. Mai kat aku. Dia faham dah, takkanlah panglima tentera ada tengah perang panggil hang mai flash pinggang tu. Dah tak apa kata nak kena bawa senjata, mana saya tahu. Tak ada lah. Dia main tu, dia bawa anak buah dia penuh di medan. Pada hujung Iraq, peperangan sedang berlaku rehat. Khalid ni dia teringat masa zaman pemerintah Abu Bakar. Dia teringat, kata dia nak musim haji ni dekat dah, lagi 2 minggu. Tuan-tuan, orang nak berjalan ribu-ribu kilometer ni. Khalid dia boleh pecut kuda dia dalam masa tak sampai 2 minggu. Dia sampai buat haji senyap-senyap, dia petah balik ke medan perang. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dapat, kita marah kat dia tinggal medan. Tapi orang kata kalau lain daripada Khalid tak sampai. Pecut kuda, melepis, merentasi gunung ganang dan padang pasir. Itu 2 minggu lagi nak haji ni, pecut. Tentera musuh di medan perang tak sangka, dan tentera dia pun tak tahu. Kata dia pergi buat haji. Tak heran dia boleh counter Bukit Uhud. Dia boleh counter. Tuhan rezekikan Khalid kepada Islam. Bagi Khalid ni pada Islam. Rezeki besar Tuhan bagi. Setiap medan perang yang dia masuk dengan cara dia. Sampai peperangan yang besar, tentera Islam dalam jumlah yang sedikit, Khalid buat berbagai gerakan. Dia atur. Khalid ni bila dia tengok tentera musuh ramai, dia atur tentera. Hak depan pergi belakang. Bergerak tu hak depan ke belakang, hak belakang ke depan. Hak lain pukul debu bagi naik banyak. Sehingga musuh senantiasa terkeliru dengan kedudukan jumlah perang tentera Khalid. Tapi orang dia ikhlas. Tengah-tengah duk perang, Sayyidina Umar ni, Umar bin Khattab ni, dia pemimpin ni, dia ada, setiap pemimpin ni ada visi dan misi dia yang tersendiri dan ada cara fikir dia sendiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sayang kat Khalid, sayang sungguh-sungguh. Dapat pun dia lentik Khalid. Bila Abu Ubaidah nak perang di Syam, Khalid berada di Iraq. Nak perang di Syam. Rom sediakan bala tentera yang menakjubkan dan menakutkan. Orang hantar surat kepada Abu Bakar. Abu Bakar kata kalau hampa ada tentera yang menakjubkan, aku ada Khalid. Dia hantar surat pergi kat Khalid. Khalid dengan tentera dia dalam masa yang pantas telah sampai ke gunungan Syam. Zaman tu memang hero kan. Dengan ribuan tentera dia sampai ke pegunungan Syam. Abu Bakar suruh tukar pimpinan. Dia Khalid jadi. Khalid kata hampa lebih layak. Kalau hampa mau, hampa berjadi. Ataupun kita tukar-tukar jadi pemimpin. Aku bukan nak jadi pemimpin, aku nak perang. Tapi tolong bagi kat aku hari pertama aku jadi pemimpin. Aku nak tunjuk cara macam mana. Setiap peperangan yang Khalid masuk menakjubkan. Surat-surat Khalid pun menakjubkan. Bila nak perang, Khalid hantar surat ni. Khalid senang. Aku menyeru kamu kepada Islam. Jika kamu tak mau, aku beritahu. Aku bawa dengan satu pasukan yang sedang cintakan mati. Seperti mana hampa cintakan hidup. Hebat Khalid. Naik Omar. Omar ni dia nak jaga akidah. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, Masya Allah Tuhan bagi kat dia. Abu Bakar 2 tahun dia perintah, 2 tahun lebih sikit. Jadi berkali banyak perkara yang tak sempat Abu Bakar buat. Umar 10 tahun. Umar bin Khattab, dia pemimpin yang jaga negara dan jaga akidah rakyat. Ada pokok Bai'atul Ridwan.
Bai'ah sahabat-sahabat Nabi tu di bawah pokok. Alladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, yang Quran sebut. Orang-orang yang berbai'ah dengan kau di bawah pokok. Pokok bai'atul ridwan tu ada. Lepas Nabi wafat semua, mai zaman dan orang pakat duk pi bawah pokok tu mengenangkan berkat pokok ni Quran tu pun. Mai zaman Sayyidina Umar dia cantai bawah pokok. Dia kata aku bimbang pasal pokok ni 14 syirik. Jaga. Itu pemimpin. Sebab tu kita puji Al-Malik Abdullah Raja Saudi yang melarang rakyat dia cium tangan dia bila salam. Nak cari kitab yang kata ada, memanglah ada. Saya ada dialog dengan satu orang hamba Allah. Buat keluar mai kitab yang menunjukkan ada. Hak tu ada, hak ni pun ada. Hak mana amalan kita duk buat ni ada. Dan kitab ni, dan kitab ni, dan kitab ni, kitab ni. Tuan-tuan main dengan amalan yang ada dalam kitab ni. Astara jabat kata perempuan tak payah pakai tudung pun ada dalam kitab kan. Setakat ada dalam kitab, ulama sebut bukan menjadi bukti. Tapi yang menjadi bukti ialah Quran dan Sunnah. Ulama kita hormat, tapi tak bukan berarti mereka mesti sentiasa betul. Dalam mazhab Malik, boleh makan daging anjing, tak haram. Kita kata memang kita hormatlah Imam Malik, tapi bakmi kita kata tak betul. Bukan kata dia tu tak erti, tapi kesimpulan yang dia buat tu bukan ke situ. Dalam pendapat mazhab Hanafi, kalau kena arak yang sedikit tak apa, minum, lagi tak mabuk. Kita kata tak boleh saddul zara'i' dalam Islam. Kalau macam tu pakai dia tunggang orang sikit kalau tidak. Nak main cari kalau kata ada kitab je boleh pakai dalam agama ni, jahannam agama. Kerana tak ada bab melainkan semua ulama ada benda hak lain pada orang dua. Sebab itu tuan-tuan kata, oh ada dalam kitab ni, hak kita dah buat ni ada dalam kitab. Kita kata kita tak tanya kitab, kita tanya Quran dan Sunnah. Mana-mana ulama yang bercakap sesuai bertepatan dengan dalil Quran dan Sunnah kita terima. Walaupun siapa dia. Mana-mana ulama yang bercakap walaupun dia hebat, dia alim, dia warak. Hak dia alim, hak dia warak tu beda dia. Namun kalau tak serupa dengan Quran dan Sunnah, kita kena terima Quran dan Sunnah. Muslimin dan muslimat sekalian, Khalid Al-Walid, sambung cerita Khalid sebelum kita cerita. Khalid Al-Walid nama Sayyidina Umar buang dah. Kawan duk tengah perang elok hantar surat cat. Sayyidina Umar kata, aku tahu orang ramai marah aku pecah Khalid ni. Demi Allah aku tak ada masalah Khalid, tapi aku tak mau nanti orang ramai kata kemenangan Islam ini berkaitan dengan Khalid. Dia nak jaga tuan. Tak boleh. Kemenangan ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anak didik Nabi ni tu tengah perang kali dapat surat berbakan wafat. Mai Umar Sayyidina Umar dengan hebat lah. Dia tak ada diplomasi ni, dia hantar mai surat Khalid tu pecah. Tu ganti Abu Ubaidah hantar mai bawah. Khalid pun buka kitab tengok kena pecah. Tak ada salah apa. Dia pegang surat. Dia perang. Takut bercempura tentera duk tengah perang. Habis perang dia panggil semua, dia kata Umar dah naik, dia telah lantik Abu Ubaidah, dia telah pecat aku, dan sekarang aku adalah tentera yang setia di bawah panglima yang baru, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Marilah kita taat kepada dia seperti mana aku pun taat kepada dia. Kata Khalid dengan kata-kata yang masyhur, ana la uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabb Umar. Aku tak berperang kerana Umar, aku berperang kerana Tuhan Umar. Tak nak kena mengenal aku nak kecil hati. Aku perang ni pun kerana nak suruh dia puji. Aku perang ni kerana nak dapat syahid. Tuan-tuan, Tuhan rezeki. Kalau sekiranya orang Islam sabar. Khalid ni kurniaan Allah Ta'ala kepada umat Islam. Khalid Al-Walid. Namun sirah-sirah para sahabat yang seperti ini tak banyak kita baca. Sebahagian kita baca sirah-sirah yang kadang-kadang tak berapa cantik. Tadi ada orang tanya saya kurang setuju sirah.
yang menyebut bahawa Sayyidina Umar menanam anak perempuan dia hidup-hidup. Ini ada watak yang ganas bagi satu orang insan. Insan walaupun dia tak Islam, tapi perbuatan itu sangat ganas. Kita kena tahu Hafsah binti Umar, Hafsah anak Umar, yang menjadi isteri Nabi, ialah anak perempuan Umar. Kalau masuk dalam tanah Hafsah tu tak ada nak hidup lah. Hafsah hidup, membesar, jadi isteri Nabi SAW. Hafsah tu lahir sebelum lagi daripada kedatangan Islam. Muslimin dan muslimat sekalian, balik kita pada perbincangan ayat ini. Tuhan kata tujuan Allah Ta'ala mengenakan balak kepada sesuatu umat, la'allahum yatadarra'un. Kita pun kadang-kadang kenal, mudah-mudahan ramai orang, alhamdulillah, saya pernah baca banyak tulisan. Ada Perdana Menteri Arab yang dia dijatuhkan dan masuk dalam penjara. Dia masuk penjara, dia keluar dalam penjara, dia tulis, dia kata alhamdulillah Tuhan yang bubuh aku dalam penjara. Kerana masuk penjara ni lah aku teringat Allah Ta'ala, dan aku rasa apa yang aku dapat dalam penjara ni lebihlah daripada apa yang aku dapat ketika duduk jawatan menteri. Perasaan cintakan Tuhan, khusyuk dalam salat, dekatkan diri dengan Tuhan, tak boleh dibeli di mana-mana. Ramai orang apabila dia jatuh, dia ingat Allah Ta'ala. Ini yang Tuhan mahu, la'allahum yatadarra'un. Kita tak tahu mereka kena Katrina ni nak jadi macam mana. Yatadarra'un kata. Mudah-mudahan dia tunduk pada Tuhan kata. Dia duk fikir musuh kalau mai baru boleh hancur negeri dia. Rakyat Iraq tak sampai dah. Usama bin Laden pun habis, tak boleh dia buat, tak dia buat apa dia dah. Dia hantar mai Katrina tu, selerak negeri dia, bertempur dalam negeri dia. Ni hak mana jadi pelarian ni, nak kelai dengan apa pula kita boleh tahu. Kalau pergi buat 3-4 bom pun pergi lepas, tak sama dia yang Katrina. Kerana dia boleh. Cuma Allah Ta'ala, ada orang tanya kita, siapa tak musnah semua sekali? Kita pun tak buat apa sangat pun, doa pun jarang-jarang kan. Tapi musnah yang sedikit demi sedikit itu lebih perit daripada musnah semua sekali. Dunia Islam, kita semua, Tuhan bagi satu musuh demi satu musuh, pukul lanyak pijak kita orang Islam. Pemimpin Arab sama, tapi tak ada yatadarra'un, balik pada Allah Ta'ala. Semua tak balik pada Allah Ta'ala. Patut bila kita orang Islam kena teruk ni, fikirlah nak balik pada Islam dah. Muslimin dan muslimat sekalian, Aceh bila kena tsunami, Arab Saudi bagi bantuan berapa juta. Negeri Arab lain lambat, ujung-ujung baru main. Amerika bila kena Katrina, dalam masa Bahrain istihad 100 juta US cash dia bagi. Negara Arab bersaing, berlumba-lumba nak tunjuk kat depan orang Amerika, kami sebenarnya baik nampak. Masya Allah, tawakal mereka bulat betul kat mereka ni. Hari mereka tu sengit pun nak tawakal ni. Eropah tu buat keputusan, tak buat lagi keputusan dia nak bagi bantuan ke dah. Arab buat dah. Sudahlah minyak Arab dicekup. Betul lah kata Muhammad Qutub, manusia ni dua. Tak jadi hamba Allah Ta'ala, memang jadi hamba makhluk lah. Bila pun kita ni. Tuan-tuan tengok manusia yang tak besarkan Tuhan dalam dada dia, dia besarkan benda lain lebih daripada Tuhan ni. Takut kat rezeki dia, takut kat kerja dia, takut kat duit dia. Benda ni semua kacau otak dia sentiasa. Tuan-tuan, bulatkan Allah Ta'ala besar dalam dada kita. Orang cerita rezeki hang, dia pun nak ambil tindakan boleh.
Allah tawakal Allah, rezeki Allah Ta'ala. Cakap pula benda-benda itu orang marah, orang tak bagi kan? Tawakal Allah, rezeki Allah Ta'ala. Tapi dua, kalau dia nampak duit besar dan ada Tuhan cik. Pemimpin Arab ni dia bilang, negeri hak miskin, rakyat dia hidup bawah jembatan pun, Tuan teringin nak bantu mereka. Kalau hang nak pergi bantu, bukan kita kata tak boleh. Hampirlah bagi bantuan, bagilah pakaian ke makanan macam Jepun buat no. Bulatkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan, mudah-mudahan kita semua, kita tak mau Tuhan uji kita. Dia bagi balak, dia bagi fitnah, kita pun minta jauh. Nabi pun suruh pas mayang dia kata, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Ya Allah, minta jauh daripada fitnah masa hidup dan mati. Tapi tiba-tiba fitnah tu mai juga ke kita. Tuhan uji juga kita. Tak dapat kita elak, mai juga dia. Bila kena kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif bi khairan minha. Nabi ajak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala kita kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah bagi pahala atas musibah yang menimpa aku. Wa akhlif bi khairan minha, gantilah kepada aku yang lebih baik daripadanya. Hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, Nabi SAW ajak hadis ini. Bila matinya suami dia Abu Salamah, aku rasa tak ada orang lebih baik pada Abu Salamah. Matilah suami aku. Tapi aku teringat doa ni, aku doa, aku sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni daripada Allah Ta'ala, pada Allah Ta'ala lah kita balik. Ya Allah, bagilah pahala atas musibah yang kena aku. Gantilah sesuatu yang lebih baik daripada dia. Kata Ummu Salamah duk fikir jugalah, mana lagi nak cari lebih baik daripada Abu Salamah. Tak berapa lama tiba-tiba habis dah iddah dia. Yang meminangnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang lebih baik dari Abu Salamah, confirm. Kita kadang-kadang hilang satu rezeki Tuhan. Boleh nak dapat apa-apa hilang. Kontrak tak dapat. Aku tahu lah kontrak aku tak dapat. Dia marah kat lebih aku pakai ke apa. Dia cari belakang. Hang kata sebab tak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif bi khairan minha. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bagi pahalalah musibah yang kena aku. Gantikanlah yang lebih baik. Melainkan kata Nabi, Allah Ta'ala ganti yang lebih baik. Cuba tuan-tuan, cuba. Jangan isti'jal dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Setiap bala yang Tuhan kena dan setiap orang yang kata lambat ataupun cepat, Tuhan ganti lebih baik daripada itu. Cuma masa dia ganti kita tak teringat ke dia. Masa hilang kita teringat kan. Main dapat hilang satu benda 600,000 Allah teringat dengan Allah Ta'ala. Masa Tuhan bagi tiba-tiba rezeki lain 3,000 tak teringat kata hak Tuhan ganti hak itu kan. Tak teringat dah masa tu. Bagus sungguh kawan aku ni, tak sangka dia bagi benda ni kat aku. Tak ingat kat kawan dia tu, lupa Allah Ta'ala. Katalah juga Alhamdulillah, tapi hati terikat dengan kawan, tak teringat dengan Tuhan. Alhamdulillah lah dia bagi kat aku. Alhamdulillah tu adat, katalah orang Melayu cakap, bunyilah Alhamdulillah. Artis pun sama lah, insyaAllah album saya lagi 2 minggu akan dilancarkan. Dia pun insyaAllah lah juga. Tu insyaAllah tu buat semua tu, insyaAllah di mulut. Ibn Taymiyah satu hari dia ajak rakyat bangkit memerangi Tatar. Islam akan menang insya-Allah. Islam akan menang kata dia. Lepas tu ada orang bangkit kata, qul ya imam insya-Allah. Katalah wahai imam insya-Allah. Katanya insya-Allah tahqiqan, la insya-Allah ta'liqan. Insya-Allah secara yakin, bukan insya-Allah sekadar nak bagi ada kataan. Kita katakan doa lah, insya-Allah Tuhan terima. Dengan yakin. Bukan insya-Allah kot Tuhan terima kot.
No, dengan yakin. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Semua orang jenis hak doa kat Tuhan ni. Ya Allah, lepaskanlah aku daripada bala ni. Tak tahulah doa hari dah Tuhan nak terima ke tak? Tak terima. Isti'jal. Apa? Nabi kita sentiasa Tuhan terima doa. La yazalullah yastajibu lil'abd ma lam yasta'jil. Sentiasa Allah Ta'ala terima doa hamba selagi mana dia tak gopoh-gapah. Sahabat tanya macam mana gopoh-gapah tu wahai Rasulullah? Qala da'autu falam yastajib li. Aku doa kat Tuhan, Tuhan tak terima pun. Ramai dah orang kalau jumpa, Assalamualaikum Ustaz. Makcik ni anak ada masalah. Dah sebulan dah dia buat perangai ni. Tak apalah makcik, insya-Allah doa banyak-banyak Tuhan. Tak makcik doa dah tapi tak ada apa pun. Dia bunyi tu, doa dah tak ada apa pun dia dah. Pakai pasal. Tuhan kata aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku padaku. Saya jumpa satu hamba Allah. Tuhan uji dia. Tuhan bagi anak yang dia kasihi tiba-tiba memusuhi dia. Musuh dia. Habis. Dia ni profesor habis tikam. Tak tahu. Pakar psikologi, pakar apa dia. Tak tahu nak cakap mana. Dia kata doktor, tolonglah cadang kat saya nak buat macam mana. Doa kepada Allah Ta'ala. Sabran jamil. Macam Nabi Ya'qub. Fasabran jamil. Sabar yang cantik. Dosak mengadu kat siapa? Mengadu kat Tuhan. Alhamdulillah dah jumpa dah 3 hari lepas. Tuhan mustajab. Tuhan mustajab. Ajaib tiba-tiba dia muncul. Dia balik. Dia minta maaf. Fasabran jamil. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Kata Nabi Ya'qub. Bila anak-anak dia cerita, kata nak Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf ni dia makan oleh serigala. Sabrun jamil. Dia sabar yang cantik. Dia kata Tuhanlah tahu apa yang hangpa sifatkan. Ali Zainal Abidin bin Ali, cucu Sayyidina Ali, cucu Nabi juga lah. Dia kata Rabbi la takilni ila ghairi fadayya'uni wala takilni ila nafsi fa'ajaztu anha. Wahai Tuhan, jangan serahkan diri aku ini pada selain Kau. Depa bagi hilang aku. Jangan serahkan diri aku ini pada aku. Aku tak mampu nak kawal diri aku. Subhanallah. Sebab tu Nabi ajar lah. Untuk doa apa tu tak rindu. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith atau birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Nabi ajar. Ya Hayyum, wahai yang hidup. Ya Qayyum, wahai yang maha berdiri. Aslih li sya'ni kulli. Aslih li sya'ni kullah. Baikilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan diriku padaku walaupun sekejip mata pun. Aku tak boleh takbir diriku. Tolong takbir bagi. Subhanallah. Bila kita serahkan urusan kita pada Allah Ta'ala, semua takbir Tuhan tak ujungnya semua baik. Kalau apa jadi pun kita nak confirm satu ujung dia, aku harap masuk syurga, jangan masuk neraka. Mati pun tak apa. Habis kata pun tak apa. Terbunuh, dibunuh pun tak apa. Tapi hujung masuk syurga. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, urusan bila diserah pada Allah Ta'ala, dia yang paling baik. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka tunduk pada Allah Ta'ala. Ini tujuan daripada bala. Saya baca dengar ceramah Profesor Hamka, cantik dia kata. Tuhan ini apabila turunkan bala kepada insan, bukan dia mau daripada insan tu bala tu. Bukan dia mau kita sakit tu. Tapi dia mau supaya dia nak tengok kita tunduk pada dia. Bila kena tu kita tunduk.
Bila kenal sampai dia tengok kita benar-benar tunduk, tawakal, setengah diri kat dia. Sayang dia kat kita. Kadang-kadang dia biar bagi lama sikit. Lagi dia ada masalah tu, Allah, hitam dari sujud Tuhan. Ramadan nak masuk lagi sebulan, terketak-ketak lah ni, tak sabar ni. Aku nak doa ni dah. Aku tak masalah punya. Oh, Masya Allah. Tak dan masuk waktu semayang. Semayang pun ambil jam tak tepi. Lepas nak bangkit semayang tahajud ni. Dulu subuh pun tak terkejut. Nak bangkit semayang tahajud. Bangkit semayang tahajud dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kedua lah. Tapi bila main masalah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, terasa lazat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh, rasa puji Tuhan. La'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka tunduk Allah Ta'ala. Kadang-kadang di dalam bala itulah nikmat yang tak diperolehi dalam benda lain. Hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah ala kulli hal. Syukur kat Tuhan. Dia bagi apa pun kita terima kasih. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ajaban li amril muslim. Inna amruhu kulluhu lahu khair. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Ajaban li amril mu'min. Pelik orang mukmin ni kita nanti. Inna amruhu kulluhu lahu khair. Sesungguhnya orang mukmin ni apa pun bagus benda dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Tak ada siapa macam ni melainkan orang mukmin saja. In asabathu sarra syakar fakana khairan. Jika ditimpa pada dia benda yang seronok, dia syukur alhamdulillah. Fakana khairan lah. Ini baik untuk dia. Wa in asabathu dharra sabar. Jika ditimpa pada dia mudarat, dia sabar. Fakana khairan lah. Ini baik untuk dia. Saya dalam pengalaman yang singkat ni tentang pernah jumpa orang yang kaya tapi sangat syukur. Kadang-kadang saya dengar pada syukur dia rasa malu pada diri sendiri. Syukur. Kaya Tuhan bagi pada dia amat-amat kaya. Kaya semua amat kaya. Salah seorang orang Muslim yang kaya. Tapi saya dengar Masya Allah, lidah yang sedekah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat syukur. Sangat tawaduk. Kaya tuan-tuan jadi untuk bilai. Ahli perniagaan yang besar. Dan kita juga tengok orang hak tak apa nak kaya apa, duit pun tak ikut. Sangat takabur. Bodoh semua lah. Nabi kata orang mukmin saja hal yang demikian. La'allahum yatadarra'un. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, falaula irja'ahum ba'suna tadarra'un. Sepatutnya apabila datang kepada mereka mudarat kami, ba'suna, kesusahan yang kami timpa, tadarra'un, tunduk diri. Walakin qasat qulubuhum, tapi mereka telah kerak hati mereka. Wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi apa yang mereka buat. Ini sejenis kelompok manusia. Patutnya apabila kena kesusahan dia tunduk pada Allah Ta'ala. Tapi ada orang yang kena kesusahan hati dia tak ada apa. Kerak. Kita kata hang ni Tuhan dah timpakan susah pada hang. Cubalah mensyukurkan. Cubalah sabar dan doa berada. Dia kata aku kena timpa. Dia kata aku tak ada salah apa-apa sebab Tuhan bagi bala kat aku. Sebelum ni pun aku bukan orang jahat. Aku kecewa tau bila aku macam ni. Diam lah. Lah. Tuhan kata, tapi walakin qasat qulubuhum. Kerak. Wa zayyana lahum syaitan. Syaitan hias amalan mereka. Amalan yang salah yang mereka buat tu syaitan hias. Maka rasa betul. Kadang-kadang kena bala lagi syirik. Lagi kena bala lagi syirik. Masa biasa jumpa tok bomo, lepas kena bala pun cari bomo. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Apa yang mereka buat. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala lagi,
Falamma nasu ma dzukkiru bih, apabila mereka lupa apa yang mereka itu diperingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', lalu kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka seronok, maka gembira dengan apa yang mereka diberikan, akhadnahum baghtatan, kami ambil tindakan kepada mereka dengan cara mengejut. Fa idzahum mublisun, ketika itu mereka akan kecewa, rasa putus asa dari nak mencari keselamatan. Hadirin mukminin sekalian, golongan yang kedua, Tuhan kata ada kelompok manusia ni dia lupa Allah Ta'ala, tapi Tuhan masa dia lupa Allah Ta'ala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu segala-galanya. Kita tengok lagi kurang ajar dengan Allah Ta'ala, lagi ahli maksiat, lagi kaya, lagi derhaka pada Allah Ta'ala, lagi menang. Lagi sombong dengan Tuhan, kita tengok lagi banyak harta dia. Orang tempat siapa Ustaz nah? Orang-orang yang jahat tu depa lagi duk senang duk ada. Lagi hari lagi duk kuat. Allah Ta'ala kata falamma nasu ma dzukkiru bih, apabila mereka lupa apa yang kami peringatkan pada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu segala-galanya masuk. Pintu maksiat, pintu apa, kemenangan, kemewahan, semua benda-benda, perempuan apa, semua dia dapat. Hatta idza farihu bima utu, sehingga apabila mereka itu seronok dengan apa yang mereka dapat, akhadnahum baghtatan, kami ambil tindakan secara mengejut. Hak mana mereka duk hebat tu, kita kata memang yang ni, tapi ada hari dia akan diambil tindakan secara mengejut. Fa idza hum mublisun, ketika itu dia tak ada dah jalan lain nak keluar daripada bala berkenaan. Bila kita tak tahu urusan Tuhan. Orang kaya hak sombong pun kita nampak seronok, tapi kita kata ada hari dia Tuhan akan ambil tindakan secara mengejut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innahu huwa istidraj." Apabila kamu tengok Allah Ta'ala bagi pada satu hamba, sekali pun dia dok buat maksiat apa yang dia suka, sesungguhnya itulah istidraj. Istidraj ini maksud Tuhan bagi pada ahli-ahli maksiat, Tuhan bagi pada orang yang buat salah nikmat dan kurniaan, mudah-mudahan dengan tujuan supaya dia tuwih rosak, dan Tuhan nak ambil dia dan junamkan dia dalam neraka jahanam. Sebab tu saya sebut pada diri saya dan tuan-tuan, kita ni kadang-kadang buat maksiat sikit sangkut, buat maksiat sangkut, ada salah sikit Tuhan kiparat selalu. Alhamdulillah, faham? Tuhan peringat. Buat maksiat lepas, buat lepas, lagi besar pun lepas. Istidraj. Dia kata dia benar, tapi itu istidraj. Kita bimbang memang Tuhan kata hang buat habis pun nak tengok. Hang buat sampai puas, supaya padan dengan balasan aku nak bagi kau nanti. Ada orang tengok aku terlama ni tak pernah sangkut pukul lepas pun, kalau aku salah saya dah. Tak apalah, dah tak apa. Tidak kata. Ini istidraj namanya. Allah Ta'ala alam. Kita buka pada soal jawab. Dah soalan. Ini satu nama syaitan, tasyaitana, iblis. Ini berbagai-bagai andaian ahli bahasa punca asal perkataan iblis itu. Ya, ulama tidak sepakat dalam asal. Adapun syaitan maksudnya tasyaitana, ya tasyaitun, tanu maksudnya jauh. Yakni jauh dia daripada rahmat, itu menurut sebahagian pahaman ahli bahasa. Apakah peristiwa penipuan yang berlaku dalam perang Jamal dan Siffin
Minta ustaz jelaskan dengan terperinci. Perinci sejak. Tapi sebenarnya tak ada penipuan apa. Siapa pun tak tipu siapa. Riwayat-riwayat Syiah menyatakan sesungguhnya Amr bin As dan Muawiyah bin Abi Sufyan telah menipu Ali dengan mengangkat mushaf. Kononnya mereka nak berdamai, tapi apabila berlakunya majlis tahkim, Amr bin As tipu Abu Musa al-Asy'ari. Kononnya berlaku peperangan antara Muawiyah dan Ali. Peperangan itu adalah peperangan kerana salah faham dalam isu masalah Sayyidina Uthman, berpunca daripada orang munafik. Dan bukan Muawiyah yang memulakan peperangan pun, dan bukan Ali yang berkendakkan peperangan pun. Namun peperangan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, ia telah berlaku. Namun oleh kerana Muawiyah kata kalau sekiranya peperangan ini terus berlaku, siapa yang akan jaga cucu cicit anak pinak orang yang mati di kalangan kaum muslimin, seperti mana yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari. Maka dengan itu mereka ambil keputusan angkat Al-Quran dan kemudian meminta perdamaian. Bila meminta perdamaian, lalu diadakan majlis tahkim. Majlis tahkim ni menurut riwayat Syiah, kononnya Amr bin As mewakili Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun Abu Musa al-Asy'ari mewakili Ali bin Abi Talib. Maka dengan itu apabila Abu Musa al-Asy'ari diminta oleh Amr bin As dalam majlis tu, kata hanglah mula dulu, hang pecatlah Sayyidina Ali, tak dia aku pecatlah pula Muawiyah, kita lantik orang lain. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun kononnya kata, sesungguhnya aku memecat Ali bin Abi Talib sebagai khalifah untuk dibuat pelantikan yang baru. Mari giliran Amr bin As, dua-dua sahabat Nabi. Ni Syiahnya cerita. Kononnya Amr bin As kata, aku pun pecatlah Ali macam mana yang dia pecat, namun aku mengekalkan sahabat aku Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah. Tuan-tuan, cerita ni bohong. Cerita yang diriwayatkan oleh Khalifah bin Khayyar, ini riwayat yang sahih, bukan macam ni. Tak kala Abu Musa yang begitu bijak, Nabi pernah lantik dia, hantar dia wakil dakwah ke Yaman, ke mana. Bodoh sampai teratur boleh ditipu. Kemudian Abu Musa tak kala tak fikir yang Amr bin As ni nak pecat siapa? Muawiyah, bukan khalifah. Yang khalifah ketika itu Ali. Tak kala Amr bin As boleh nak pecat Muawiyah, dia tak ada jawatan. Tapi cerita inilah yang dibawa, ditulis dalam buku-buku sehingga orang sangka buruk pada Muawiyah dan Amr bin As. Lalu tak ada orang Melayu ni bubuh nama anak dia Muawiyah, walaupun anak cucu cicit Ahlul Bait ramai yang nama Muawiyah. Pasal dia kata Muawiyah ni kaki auta dia. La samahullah, a'udzubillah. Muawiyah ialah kepala kepada kerajaan Bani Umayyah. Kata Al-Hafiz Ibn Katsir rahimahullah yang meninggal pada tahun 774 Hijrah. Sesungguhnya bendera Islam dan Islam itu terus tertegak pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Jihad terus selalu ditegakkan. Tak benar kawan. Komentar kita tentang isu terkini tragedi berdarah di selatan Thailand. Tuan-tuan, apa yang kita nak komentarkan? Kita kena ajak orang yang akidah ni. Bila kita ajak akidah macam ni, orang kata akidah Wahabi. Tak ada Wahabi apa, kita pun tak kenal Wahabi-Wahabinya benda. Pandai nak tuduh orang. Tetapi apa yang akidah kata mereka ni lah akidah paling bahaya, yang akidah Wahabi, yang menyatakan sesungguhnya orang kafir ni tunggu hari, orang kafir ni satu kandak. Al-kufrun millatu wahidah. Kekufuran ni satu agama. Kita habaq kat orang di dalam Islam ni orang kafir, kawan-kawan boleh, tetapi bagi kita kecintaan hati kita naklah bersama dengan Islam dan orang Islam, dan kita berlepas diri daripada kekufuran dan orang kafir. Itu akidah tu nama dia al-wala wal bara. Mereka kata akidah Wahabi dan dia bahaya, dia minta dibuang daripada semua dunia Islam akidah. Maka dia pun gunakanlah ustaz-ustaz ke siapa saja yang bukan cara tak langsung mereka faham. Mereka dihasut dengan isu lain.
Maka kata ni bahaya Wahabi ke bahaya apa? Lalu mereka pun dia kata ni jangan duk pakai. Bukan akidah Wahabi. Mereka takut pada orang yang semayang. Orang yang tak mau semayang, tak mau buat penuh arwah. Bukan mereka takut yang tu. Mereka takut kerana mereka ni kata kita berlepas diri daripada orang kafir. Kerana mereka pada suatu hari nanti tetap akan memusuhi kita. Mai kita suka duk bangkitkan isu hati kecil. Sedangkan tujuan dia ialah besar. Tuan-tuan pasal duk tuduh-tuduh orang tuan-tuan. Orang ni Wahabi, orang ni Wahabi, jangan tuduh. Apa kita nak jawab tuduh orang di depan Allah Ta'ala di akhirat kelak. Yang penting tuan-tuan, balik pada isu Thailand, kita rapaklah benda ni. Orang kafir ni, pada hari dia duduk bawah kita, memanglah kelihatannya baiklah. Kita pun tak buat apa lah kat dia. Saya tanya tuan-tuan, kalau negara ini umpamanya dikuasai oleh orang kafir, adakah mereka buat kongsi raya? Tuan-tuan agak-agak mereka buat kan? Tapi my time kita, raya kita pun kita nak pergi kongsi dengan dia apa? Macam hang raya lah, hang punya hal apa? Tuan-tuan kongsi raya ni bahaya dari segi akidah, dari segi apa pun. Hang nak raya, hang nak cucuk hidung, hang nak melompat, hang apa? Hang punya pasal bukan pernah kita duk kacau pun. Yang hang nak kongsi dengan aku pasal apa? Aku raya litukabirullah ala ma hadakum. Untuk kamu membesarkan Allah di atas hidayah yang Allah bagi pada kamu. Tak baca ya Quran mana bulan puasa. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Supaya kamu menyempurnakan bilangan-bilangan hari pada bulan Ramadan. Habis pada itu supaya kamu membesarkan Allah di atas hidayah yang telah diberikan kepada kamu. Takkan nak boleh besarkan Allah pisir dengan Iba Bali. Dia mensyirikan Allah. Kita tak boleh. Kita demi perpaduan. Awak selama ni kita tak kongsi raya, kita duk pergi nuku pada mereka kan? Awak selama ni kita tak kongsi raya, kita pergi katok kuil mereka, tapi kita tak nak kacau. Tapi kita nak habak negeri mereka bakar masjid Islam. Bukan kita suruh kita bakar, tak. Tapi tak hampa tu nak habak orang Islam di India, hampa cungkir masjid mereka. Orang Islam di Kashmir, hampa buru, hampa rogol wanita dia. Hampa bakar masjid dia, hampa bunuh anak-anak dia. Orang Buddha di Thailand, dia bunuh guru-guru agama, dia tangkap hari ni 100 orang. Dia biar pertempuran rari, dia bunuh orang Islam. Orang Kristian di selatan Filipina pun sama buat pada orang Islam. Hampa bila pun hampa buat. Tapi mainkan kita, apa kata kita saja yang sebenarnya hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Saya bukan anti perkaum, saya bukan I'm not racist, saya bukan racist perkauman. Tapi ini adalah realiti. Kita kawan lah, kawan apa lah, tempat kerja kita kawan, nak belanja, makan, belanja pun. Tapi kita setakat makan ni saja. Adapun akidah kita berbeza. Tak pernah satu hari aku kata akidah hampir dah. Bertangkup langit dan bumi, berkecai bulan dan matahari, akidah hang bila pun di sini tu tepat. Kafir hang. Masalah aku nak belanja, nak main rumah, nak makan nanti, tak apa. Lebih kurang kawan-kawan bagi dia. Dengan harapan hang dapat hidayah. Belanja saja dah. Kita yang lebih-lebih. Saya masalah Sultan Thailand. Tuan-tuan, ini pengajaran tuan-tuan. Dia tak ada hormat ikut-ikut. Dia kata, kalaulah kata penduduk Islam tu duduk di ujung Bangkok no. Dia kepungan, tapi dia tak ada hormat. Dia buat walaupun dengan buat tu terasa betul kita orang Islam di sini. Dia buat macam tu. Lari, dibunuh orang kita. Orang Islam. Dia tak pernah fikir hati nurani perasaan kita. Sama Singapura pun, dia tak pernah fikir pun. Mari satu orang penceramah daripada Eropah, Islam, tokoh Islam. Kononnya cucu cicit Hasan al-Banna ke apa.
Bukan mesti kalau cucu cicit tu sama dengan cicit-cicit dia. Bukan mesti sama dengan tu dia. Dia habak kat rakyat Singapura. Walak rakyat Singapura yang Islam mestilah kepada kerajaan Singapura. Sekiranya apa-apa berlaku, dia tak ada apa-apa berlaku. Sekiranya apa-apa berlaku, hendaklah kamu semua berdiri bersama kerajaan Singapura. Apa-apa tu apa? Apa-apa tu apa? Punya nak habak kepada orang kafir ni, kami orang Islam ni setia. Kami orang Islam ni baik. Adakah pernah satu hari pun ni apa yang hampa habak tu dia terima? Kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasara tak akan redha pada kamu sehingga kamu ikut agama mereka. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sentiasa mereka itu akan memerangi kamu sehingga mereka dapat mengeluarkan kamu daripada agama kamu jika mereka mampu. Kita jumpa satu orang, dia pejabat kita, dia baik, okeylah kan. Baik peribadi dia. Tetapi kekufuran secara umumnya dalam dunia ini memang memerangi Islam. Ambil aktibar, tuan. Ambil aktibar. Kita orang Islam, kalau tak ada kongsi raya pun, memang kita tak zalim orang kafir. Dalam sejarah pun Islam yang bagi mereka hidup. Masa zaman pentadbiran Islam lah mereka boleh hidup. Islam tak pernah zalim mereka. Islam masuk ke Andalus, Islam tak bunuh orang Kristian. Tapi apabila orang Kristian ambil balik Andalus, dia bunuh semua keluarga Islam. Sama ada kamu masuk balik Kristian, ataupun kamu keluar daripada Andalus, ataupun kamu dibunuh. Islam tak pernah macam tu. Kalau dia tawan satu negara pun dia bagi pada kerajaannya, sama ada kamu bayar jizyah, ataupun kamu masuk Islam, ataupun kami berperang. Tapi dia ada peraturan, kamu bayar jizyah, kamu jadi rakyat. Dia tak ada. Itu pun Islam tak serang negeri-negeri yang tak kacau dia. Subhanallah. Isu Thailand ini sangat panas, tuan-tuan. Ramai orang tak boleh cakap benda ni. Bahawasanya gugat katanya kestabilan. InsyaAllah kita cakaplah nanti. Kita bukan cakap pasal benda remeh-remeh, kita cakap semua benda. Mudah-mudahan tuan-tuan juga di mana saja bagi. Di pejabat di mana tuan-tuan bagi kesedaran kawan-kawan kita. Siapa yang jadi toki kedai makan, siapa yang jadi basuh pinggan, siapa yang jadi coki kereta, jumpa orang beritahu. Kita orang Islam sedang dilanyak dan ditindas. Soalan minta Dr. Asri beri penjelasan tentang darjah hadis. Jihad yang paling utama ialah berperang menghadapi kufar dan hadis. Selain daripada jihad fisabilillah, jihad besar adalah lawan nafsu. Tuan-tuan, hadis jihadul akbar ialah jihad melawan hawa nafsu, bukan hadis. Dia paling tinggi pun mungkin kata-kata Ibrahim An-Nakhai bahwasanya raja'na min jihadil akbar ila jihadil asghar, itu bukan hadis. Kami pulang daripada jihad yang jihadul asghar ila jihadil akbar, jihad yang kecil ila jihad yang besar, itu bukan hadis. Tetapi maknanya agak sahih, agak betul. Tentulah hawa nafsu adalah jihad yang lebih besar, nak lawan hawa nafsu daripada nak lawan orang kafir. Kalau kita tak dapat lawan hawa nafsu kita tak boleh lawan orang kafir. Betul? Aku ni teringat harta aku, teringat harta benda aku. Kita tak teringat dunia ni, kita tak boleh lawan. Sebenarnya tentang kita, pejuang-pejuang ni Palestin ni tak reti dengan batu saja macam mana lah nak lawan kerajaan Israel tu. Dia duduk tengok TV sambil duduk makan kacang. Pandai hang. Hang ada senjata, habis bagi ya kada. Nak tengok. Bagi kada. Batu pun dia lawan juga. Dibanding dengan pemimpin Arab hak tu tak lawan langsung tu. Walaupun dia anak kecil. Kita kadang-kadang tengok rumah rakyat Palestin kena roboh, tak rasa apa dah hati kita pun. Tak ada dah perasaan walak dengan barak. Tengok orang Palestin kena roboh, jahat Israel. Tengok tempat lain apa? Macam tu lah. Di antara simpati
Orang Islam pada rakyat Palestin dengan simpati orang Islam yang kononnya Mawi itu nak kalah, banyak lagi simpati pada Mawi. Artikel kononnya Imam Ghazali mengkafirkan beberapa orang tokoh seperti Ibn Sina, seperti yang disebut oleh Asqara, sebenarnya memang benar. Ada beberapa tempat Al-Ghazali begitu keras kepada Ibn Sina, seakan-akan mengkafirkan. Boleh kita faham saja mengkafirkan Ibn Sina. Dan bukan Al-Ghazali seorang yang melakukan hal itu, lebih dari Al-Ghazali. Di samping Ibn Sina itu ada beberapa pahaman dia yang agak ganjil. Kita serahkan urusan akidah ni kepada Allah Ta'ala. Namun pahaman, sebahagian pahaman Ibn Sina itu ganjil akidah. Terpengaruh besar dia dengan falsafah. Dikritik oleh Al-Ghazali dan mislen kepada Al-Ghazali. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.